Okey, baiklah, kita pergi kepada episod yang terakhir. Kita akan buat 2 contoh lagi, contoh 11 dan juga contoh 12. Okey, untuk contoh 11, okey, dia bagi dekat kita demand. Okey, demand bermaksud nilai DX kita adalah 216 terbalik 216 kosong tolak 2x kuasa 2. Tu demand. Kemudian dia bagi supply function 4x kuasa 2. Untuk menjawab soalan A, kita akan samakan keluk penawaran dan juga keluk permintaan ataupun vice versa. So kalau madam buat 216 tolak 2x kuasa 2 sama dengan 4x kuasa 2. So kalau madam tinggalkan yang ini kosong, dapatlah 2x kuasa 2 tolak 216 kosong. Madam permudahkan dulu sifir tu, bahagi semua dengan 2. So madam dapat x kuasa 2 tolak dengan, saya tekan kalkulator, 216 bahagi 2. So madam dapat okay, kita double check kat mana kita ada errata. Okey, kita ada kita ada salah kira ni. Kita bukan 2 ni. Kita akan dapat 6. Jadi semua sebutan kita bagi dengan 6. Minta maaf ya. So x kuasa 2 tolak nilai 21600 bagi 6. Kita dapat tolak 3600 sama dengan 0. Jadi kalau kita faktor, kita akan dapat x tolak 60, x tambah 60 sama dengan 0. Jadi x, kuantiti yang pertama 60 kita terima. X sama dengan negatif 60. Sebab kuantiti tidak boleh negatif, so kita reject nilai x sama dengan negatif 60. Daripada situ, madam boleh dapat nilai y. Madam memilih untuk ganti dalam fungsi yang lebih pendek di situ. Y sama dengan 4, kemudian 60 kuasa 2 bersamaan dengan 4 darab dengan 60 kuasa 2. So, kita akan dapat 14,400. Jadi, kesimpulannya untuk jawapan A, market equilibrium point is nilai kuantiti kita 60 dan nilai price kita 14,400. Okey, selesai soalan A. Kemudian soalan B, dia minta kita lukis graf keluk penawaran dan juga keluk permintaan, dan kita akan lukis pada paksi yang sama. So, madam cuba guna ruangan yang ada. Mungkin madam boleh buat dekat sini lah. Okay, kita buat paksi X dan kita buat paksi Y dekat sini. Kalau nak eloknya kuadran 1 pun okey dah. Okey, madam gerakkan sikit. Okey, di situ. Okey, ni adalah paksi X. Kemudian yang pertama graf kita tadi, kita ada dua-dua kuadratik. Okey, dua-dua kuadratik, cuma yang ini tambah dengan kosong dan dia senyum. Senyum macam tu.
Ni adalah Sx sama dengan 4x kuasa 2 dan dia akan potong dekat nombor kosong lah. Okey, yang kedua, untuk paksi Y ni, graf kita masam dan namanya ialah dx sama dengan 21600 tolak 2x kuasa 2. Titik yang kita cari tadi, nilai x kosong kita ialah 60. Manakala nilai y kita tadi pula, nilai y kita tadi, kita kira dapat 14,400. Nilai atas tadi 21600. Jadi bahagian atas ni adalah consumer surplus, bawah ni adalah producer surplus. Itu kalau dia minta kita lorek lah. Yang bawah ni medium buat warna hijau. Okay, so kita dah selesai soalan B, iaitu suruh kita lukis graf keluk penawaran dan juga keluk permintaan. Seterusnya, Madam nak pergi kepada soalan C. Soalan C mula-mula Madam kena cari consumer surplus. Kemudian diikuti dengan Madam kena cari producer surplus. Lepas tu Madam nak cari perbezaan di antara yang kuning, yang biru dengan yang pink. Tak kisahlah siapa tolak siapa. Janji bila kita tolak tu yang besar tolak kecil, kita dapat perbezaan di antara mereka. Jadi Madam nak kena cari kedua-duanya dahululah. Okey, Madam cari dahulu nilai consumer surplus, iaitu Madam kena buat proses pengamiran dahulu 0 sehingga 60 dan demand function kita 21600 tolak 2x kuasa 2 dx tolak luas segi 4, 60 darab 14,400. Okey, kemudian kita cuba buat proses pengamiran 21600x tolak 2x kuasa 3 per 3 dari 0 hingga 60 tolak 60 darab 14,400. 60 darab 14,400. Madam dapat 86400. Okey. Untuk nilai pengamiran depan, mula-mula Madam gantikan dengan 60. 21600 darab dengan 60 tolak 2, 60 kuasa 3 per 3. Mula-mula Madam ganti dengan 60. Sekarang Madam nak ganti dengan kosong, kebetulan dapat kosong. Barulah Madam tolak 86400. So Madam dapati consumer surplus 21600. Madam darab dengan 60. Tolak. Okey, pecahan 2. Kemudian ada 60 kuasa 3 per dengan 3. Okey, settle yang itu. Tolak 0, tolak 86400 sama dengan. So, Madam dapati nilai lebihan pengguna ialah 288,000. Okey, selesai consumer surplus. Okey, seterusnya Madam tulis kat tepi ni, Madam nak cari producer surplus. Mula-mula segi 4. 60 darab 14,400
tolak dengan pengamiran 0 hingga 60 dan fungsi kita ialah 4x kuasa 2 dx. Sama dengan 864 000 tolak 4x kuasa 3 per 3 0 hingga 60. Okey, Madam buat proses penggantian. 864 000 tolak. Madam gantikan nilai X dengan 60. Dan Madam gantikan dengan 0. Okey, kita tengok berapakah nilai lebihan pengeluar. Okey, 864 000 tolak dengan kurungan 4 darab 60 kuasa 3 per dengan 3. Kemudian tolak dengan kosong lah. Okey, dan kita dapat RM 576,000. Okey, kita dah kira. So, sekarang ni Madam nak kira nilai perbezaan. Perbezaan di antara mereka lah. So, nilai besar 576,000. Nilai kecil 288,000. So, bila Madam kira, Madam dapat jawapannya ialah tolak 288,000. So, Madam dapat jawapannya ialah 288,000. Itulah perbezaan di antara nilai lebihan pengguna dan juga nilai lebihan pengeluar. Itu contoh 11. Okey, contoh 11. Madam dah bincang A, B dan C. Dan Madam rasa untuk kita terangkan contoh 12, Madam perlu buat episod yang seterusnya sebab kita kalau boleh tak nak terlalu panjang. Okey, kita jumpa episod seterusnya.